Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masuk mengenai bahagian zikir. Jadi zikir adalah satu amalan yang menyebabkan seseorang itu sentiasa ingat hatinya kepada Allah. Maka ibadat yang tidak ada zikir ibarat satu tubuh yang tidak ada ruh. Maka ibadat itu tidak hidup, ataupun dengan arti kata tidak dapat merasai kenikmatan dalam melakukan ibadat dengan arti kata yang sebenar. Di sini dia kata ini yang pertama zikir sirri dan juga jahri. Ini bermakna zikir yang dibaca secara perlahan. Sebutkan zikir secara perlahan, termasuk juga dengan zikir lidah yang perlahan, termasuk juga dengan zikir hati. Hanya berzikir di dalam hati saja. Dan termasuk juga dipanggil zikir nafas. Zikir itu mengikut nafas kita. Maka dan satu lagi dia panggil zikir jahri. Zikir jahri ini zikir yang kuat. Maka zikir ada dua bahagian. Satu zikir sirri perlahan, yang satu lagi kuat. Jadi kedua-duanya baik perlahan ataupun kuat adalah jalan untuk mengingati Allah, menyebut nama Allah supaya hati ingat kepada Allah. Maka mengingati Allah Ta'ala itu adalah satu perkara yang disyariatkan. Kita disyariatkan supaya ingat Allah Ta'ala. Hendaklah kamu sentiasa ingat kepada Allah di mana saja berada. Maka kita ini disuruh dalam keadaan berzikir sama. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni berzikir mereka itu mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Sentiasa ingat kepada Allah. Jadi sama ada dia berdiri, duduk, berjalan dan sebagainya, disuruh oleh Allah biar sentiasa ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa fazkuruni, hendaklah kamu sentiasa ingat kepada aku. Azkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Maknanya orang yang sentiasa ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingat kepada dia. Jadi apabila dia sentiasa ingat kepada Allah, nescaya dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kerana dia ingat. Manusia itu melakukan perkara maksiat, munkar, kerana dia lupa pada Allah. Tapi apabila sudah menyebut nama Allah, apabila sudah ingat kepada Allah, nescaya dia tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat. Maka disuruh kita menyebut nama Allah. Lalu disyariatkan sebut nama Allah, berzikir secara sir iaitu secara senyap. Secara senyap ataupun secara perlahan. Jadi ada orang dia berzikir perlahan-lahan. Zikir perlahan-lahan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, perlahan-lahan. Dan disuruh dia dengan jahar. Jahar ni maknanya dalam keadaan nyaring kuat. La ilaha illallah, kuat. Dalam keadaan zikir kuat. Ini diperintahkan oleh syarak. Dan berlaku pada sahabat Nabi. Ada sahabat yang zikir perlahan, ada sahabat yang zikir kuat. Sehingga kan disebut dalam satu hadis riwayat Bukhari, sahabat Nabi mengatakan selepas daripada sembahyang, sahabat Nabi berzikir dalam keadaan suasana yang begitu kuat, sehingga kan seorang sahabat mengatakan, kami merasakan rasa Allah bergegar masjid. Kuat mereka berzikir ramai-ramai. Walaupun kenyataan hadis ini dibahaskan oleh ulama mengatakan zikir kuat ini berlaku pada permulaan Islam. Tetapi apabila sudah dah lama akhir-akhir, mereka zikir dengan zikir perlahan. Kadang-kadang tidak berzikir seolah-olah. Jadi di sini perlu dipaham, memang ada hadis mengenai sahabat Nabi tidak berzikir. Bukan tidak berzikir sebenarnya, seolah-olah tidak berzikir. Lepas sembahyang duduk diam saja, terus bangun. Lalu dilarang berdasarkan perbuatan sahabat Nabi ni, ada yang melarang jangan zikir kuat. Sebab ada sahabat Nabi yang mereka itu dia berzikir, lepas sembahyang diam terus zikir. Sebenarnya sahabat Nabi itu bukan tidak berzikir, mereka sudah sampai zikir sir. Sehingga kan ulama menyusun bahawa pada peringkat awal kita kena zikir kuat dulu.
Kalau kita peringkat awal dah zikir, tidur kita. Diam saja, la ilaha illallah, tidur kita. Sebab hati belum lagi berjinak dengan Allah. Jadi peringkat awal disuruh kita berzikir kuat, berzikir supaya hati kita ingat. Tetapi apabila hati sudah ingat, maka zikirlah perlahan. Zikir perlahan itu sehingga kan kita boleh sentiasa berzikir, duduk, diri, baring dan sebagainya. Maka zikir ni ada dua keadaan, satu zikir perlahan, satu zikir nyari. Maka Rasulullah SAW menggalakkan berzikir dengan kedua-dua jenis zikir tersebut. Nabi memang menggalakkan, nak zikir kuat pun tak apa, nak zikir perlahan pun tak apa. Ini digalakkan oleh Nabi. Kita tidak perlu pertikaikan kenapa zikir kuat-kuat. Kerana ini perbuatan yang baik. Apa-apa perbuatan itu tidak bercanggah dengan agama Allah, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, itu memang digalakkan oleh syarak. Selagi mana tidak digalakkan. Jadi disuruh berzikir. Lalu Nabi menyuruh seorang itu, sahabat-sahabat Nabi berzikir. Ada satu hadis mengenai Nabi SAW melihat satu kumpulan yang berzikir kuat. Lalulah bila tengok satu kumpulan yang berzikir kuat ini, lalulah sahabat Nabi ni beritahu kepada Nabi, ini ada golongan ni, golongan apa ni? Golongan bid'ah ke apa? Yang mereka berzikir kuat. Lalu Nabi memuji golongan ini. Nabi mengatakan, kamu telah melakukan perbuatan yang baik, buatlah. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi menyebut nama Allah, memuji Allah Ta'ala. Jadi kita hari ini yang jadi masalah, kadang-kadang yang dikuat itu memuji nama Allah itu jadi masalah. Yang menyanyi kuat-kuat itu tak ada apa-apa. Dah timbul masalah. Yang berzikir menyebut nama Allah, disebut nama kuat-kuat itu, nama Allah Ta'ala itu, berzikir itu, ini yang jadi masalah. Sepatutnya kita kena faham, Nabi menggalakkan sahabat Nabi. Ada di kalangan mereka yang zikir perlahan, ada di kalangan mereka yang zikir kuat-kuat. Jadi zikir kuat ini untuk menjinakkan hati. Apabila hati sudah jinak dengan Allah, dengan arti kata hati sudah hidup dengan Allah, pegang tasbih saja, kadang-kadang laju hati berzikir daripada tangan yang bergerak. Kadang-kadang kita laju tangan pada mulut yang bergerak, berzikir. Tapi bila hati sudah sentiasa ingat pada Allah, maka digalakkan kamu berzikir secara perlahan. Lalu ulama ada mengatakan bahawa zikir kuat ini zikir ramai-ramai. Zikir perlahan itu zikir semua sendiri-sendiri. Maknanya supaya bila ramai-ramai tadi, kita punya semangat untuk berzikir itu, sama-sama menyebut nama Allah Ta'ala itu akan mendapat barakah. Dan sama-sama berzikir menyebut nama Allah. Maka dia kata di sini menggalakkan berzikir dengan kedua-dua zikir tersebut, sirri dan juga jahri, secara perlahan dan juga secara kuat. Kecuali di sana ulama syariat menegaskan kelebihan nyaring di dalam berzikir apabila sunyi daripada riak. Ada ulama mengatakan bahawa kalau kamu berzikir kuat-kuat membawa kepada riak, maka memang tidak digalakkan kamu berzikir kuat. Tetapi kalau kamu berzikir kuat-kuat jauh daripada riak, tidak menunjuk-nunjuk orang, maka tidak mengapa. Jadi lebih digalakkan, maknanya seorang ini jangan berzikir kuat. Kerana kadang-kadang bila kita duduk seorang, bila kita berzikir seorang diri secara kuat, boleh jadi memang timbul riak. Sebab kita duduk seorang diri saja. Seorang diri itu pun berzikir kuat, berzikir kuat. Jadi orang lain tengok, oh siapa berzikir rajin sangat tu. Tengok, oh orang ni berzikir. Jadi kita pula tak ada orang lain berzikir, kita saja berzikir. Boleh jadi menimbulkan riak di dalam hati kita. Tapi kalau kita berzikir ramai-ramai, kita nak kata kita berzikir, orang lain pun berzikir juga. Lalu ulama mengatakan yang dilarang berzikir kuat itu kalaulah seorang itu tidak boleh menjaga hatinya daripada riak, daripada menunjuk-nunjuk orang lain, dan kemudian tidak mengganggu orang yang sedang sembahyang. Sebab itu majlis zikir kita tak buat masa sembahyang. Maknanya kita dah tahu dah mana ni orang-orang sembahyang, memang kita tidak mahu mengganggu mereka dengan zikir yang kuat. Maka dia kata tidak boleh mengganggu orang kalau orang sedang dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan orang membaca Al-Quran, dalam keadaan orang yang sedang tidur. Tapi itulah yang dikatakan jangan mengganggu. Tapi kalau hari ini macam kita buat zikir kuat di malam Jumaat, kita berzikir, dan banyak ulama-ulama mereka itu mengadakan majlis zikir. Ada setengah tempat kalau seorang orang syekh itu ataupun seorang guru itu tidak mengadakan majlis zikir ini, dia merasa satu kepelekan.
Kamu nak memimpin macam mana anak murid kamu? Tidak boleh kita sekadar memberi ilmu, tidak boleh. Kerana kita memberi ilmu saja, ilmu itu akan sampai berakal saja, hati tidak hidup. Sebab tu bila kita belajar ilmu tanpa diberi amalan zikir, akan menyebabkan ilmu itu tidak terkesan di dalam hati. Lama mana kita belajar tentang sembahyang. Sebab itu kata guru saya, ilmu tentang solat itu, kita boleh belajar ilmu tentang solat itu untuk faham tentang cara ibadat solat. Tetapi untuk mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang, tidak boleh dengan baca buku. Dengan penyampaian ilmu saja tidak boleh, mesti kena ada amalan. Amalan yang menghidupkan hati. Yang kita yang kita tidak khusyuk di dalam sembahyang itu bukan kerana tubuh badan kita tidak tetap. Kadang-kadang tubuh badan itu sudah tetap. Angkat takbir itu orang tengok betul-betul macam patung, straight saja. Tetapi boleh jadi hatinya lalai. Hatinya lalai. Kenapa? Kerana hati tidak hidup. Jadi kena hidupkan hati. Maka cara macam manakah hidupkan hati? Lalu ulama mengatakan jalan menghidupkan hati dengan zikir. Dengan zikir jalan yang menghidupkan hati seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, maka disuruh kita berzikir. Jadi bila kita berzikir untuk menghidupkan hati kita supaya kita ingat kepada Allah. Bahkan ulama-ulama dahulu pun kalau orang berjumpa dengan mereka, macam mana ya Syekh, kami ini nak meninggalkan maksiat tapi tidak mampu meninggalkan maksiat, maka Syekh akan mengajak orang tadi berzikir pada Allah. Bahkan dia tanya, ya Syekh, bagaimana kami nak istiqamah dalam melakukan ibadat? Kami sudah melakukan ibadat tapi tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Lalu Syekh tadi akan menyuruh orang itu berzikir kepada Allah. Kerana apa? Kerana yang menjadi masalah adalah hati. Idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu. Apabila hati itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau hati itu hidup dengan Allah, kalau hati itu hidup dengan Allah, maka amalan pun hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati itu kosong dengan Allah, maka amalan tadi pun kosong. Sebab itu dikatakan bahawa ibadat yang tidak ada zikir seperti tubuh yang tidak ada roh. Tubuh sudah ada, ibadat sudah ada. Rokok itu rokok, sembahyang itu sembahyang, sujud itu sujud, memang dia sujud. Tetapi itu sebagai tubuhan, gambaran zahir saja. Tetapi bagaimana amalan batin mereka apabila mereka mendirikan sembahyang, mesti hidup kepada Allah. Maka hidup kepada Allah mesti jalan berzikir. Hari ini manusia meninggalkan zikir. Bagi mereka zikir itu tidak ada kepentingan, ataupun tidak merasa penting. Maka tidak dapat tidak, perlu diketahui. Seseorang itu dikhendaki supaya berzikir, dan boleh berzikir secara kuat, tetapi dengan syarat jangan mengganggu orang. Lalu orang tanya saya dahulu, bila kita buat malam Jumaat majlis zikir, pada pekat awal-awal tu macam-macam lah persoalan orang tanya. Kenapa buat zikir kuat-kuat mengganggu orang? Ya, baik, kita nak beritahu kepada mereka, kita berzikir ini adalah menyebut nama Allah Ta'ala. Menyebut nama Allah Ta'ala. Kalaulah kita mendapati bahawa ketika kita mengadakan majlis zikir, memang ada orang mengerjakan sembahyang, memang ada orang membaca Al-Quran, memanglah kita tidak berzikir dan secara kuat. Tetapi kalaulah kita dapat tahu bahawa orang lepas pada isyak hari ni tengok TV, tengok TV, kalau mereka duduk-duduk saja, ataupun mereka bersembang-sembang, berbual-bual saja, mereka tidak berzikir, mereka tidak melakukan amal ibadat. Lainlah kalau lepas isyak semua orang baca Quran belaka, semua orang berzikir belaka dah, maka kita tidak perlu lagi zikir kuat, kerana mengganggu orang lain. Tapi kalau dia kata mengganggu, nak tengok cerita gerah, tak boleh visi bangun sekali. Mana nak tengok drama, tak boleh visi bangun sekali. Itu bukan mengganggu namanya. Itu tidak mengganggu. Maka yang dilarang kita itu mengganggu, dia kata apabila orang lain melakukan ibadat dalam keadaan seorang tadi, dia tadi dalam keadaan dia tidak boleh menumpukan ibadat kerana ada orang berzikir kuat di sisinya, baru tahu. Kalau kita berzikir di dalam surau ini pun, dia baca Quran di dalam rumah, sedangkan TV dalam rumah tu lebih kuat daripada suara kita berzikir di sini, siapa yang mengganggu? Mana yang mengganggu? Jadi sebenarnya disuruh, bahkan sahabat-sahabat lain menggalakkan berzikir. Lalu ditanya, kenapa zikir perlu dalam keadaan kuat-kuat? Zikir ini adalah jalan membersihkan hati. Apabila hati tadi menjadi keras, hati keras ini apabila hati tidak mau menerima kebaikan, hati yang tidak mau tunduk kepada Allah, maka perlu dilembutkan. Kita kena mengaku bahawa hati kita keras.
summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anha wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya kemudian keraslah hati-hati mereka. Hati mereka keras hati mereka itu seperti batu. Ini Quran kata keras mereka seperti batu. Bahkan hati mereka itu lebih keras daripada batu. Kerana batu pun kadang-kadang di antara batu itu memecahkan, dapat dipecahkan batu tadi dengan mengalirnya air-air. Daripada batu tu mengalir air-air. Kadang-kadang batu pun dapat dipecahkan. Jadi dia nak beritahu Allah Ta'ala mengatakan hati manusia ini keras. Kalau hati yang keras sebenarnya batu, ada orang kata batu nak pergi hancur batu selalu. Bila nak pecah batu? Yang disebut keras itu sama qasat qulubukum. Maknanya hati. Qulub itu mana hati. Allah Ta'ala sebut keras hati-hati mereka. Mana hati-hati mereka itu keras. Sama qasat qulubuhum. Hati mereka itu keras. Jadi perkataan keras ini merujuk kepada hati. Satu, summa qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Maka selepas daripada itu hati mereka keras seperti batu. Bermakna di sini kita dapat faham Quran mengatakan yang pertama hati, yang kedua hati itu keras, yang ketiga dikaitkan dengan batu. Ini Allah Ta'ala kata kal hijarah. Hati itu keras macam batu. Ini yang Quran gambarkan keadaan hati. Jadi bila hati itu keras, hati perlu dilembutkan supaya hati ingat kepada Allah, supaya hati nak buat amal ibadat kepada Allah. Yang dahulu suka bermusuh-musuhan, hari ini berbaik-baik. Yang dahulu suka berburuk sangka, hari ini berlapang dada. Yang dahulu suka dalam keadaan mencari perbalahan, tetapi hari ini memberi kemaafan. Jadi sudah berubah, hati menjadi lembut. Hati yang menjadi keras, hati yang suka memusuhi orang, hati yang suka memandang buruk pada orang, hati yang suka wahsangka kepada orang lain, hati yang memikirkan perkara-perkara yang tidak elok pada orang. Ini dipanggil hati yang keras. Jadi disuruh supaya hati kita ni hati yang lembut. Jadi cara hati yang lembut, mesti kita pecahkan hati tadi yang keras tadi. Jadi macam mana nak keras? Yang keras tu nak pecahkan. Baik, kalau ada seketul batu yang keras, memanglah kita nak pecahkan dia. Lalu nak pecahkan dia, mesti kita ketuk dengan ketukan yang kuat. Jadi kita ketuk. Bila kita ketuk habis kuat, dia jadi pecah hati. Dia jadi pecah hati tadi. Bila pecah hati, jadi nak kuat ketuk tu, lalu dizikir kuat-kuat. Illallah kuat-kuat. Pecah hati. Dah masuk hospital pecah hati ni. Maknanya sebab itu kalau orang melalui jalan tarekat, kalau orang melalui jalan tarekat, apa saja tarekat, Syazuliyah ke, Naqsabandiyah ke, Qalidiyah ke, Kristiniyah ke, apa-apa saja, Syauqawiyah ke, apa-apa tarekat, bila mereka berzikir dalam perjalanan zikir tarekat, mereka akan rasa kesan kepada hatinya. Ambil bai'ah zikir sebagai contoh. Orang pun berzikir, bila dia berzikir, dia akan rasa sakit pada hati dia. Dia akan pedih hati. Dia berzikir, pekat awal dia berzikir rasa panas hati. Panas, dia rasa panas aja dalam ni. Panas aja. Panas macam mana? Macam dia ambil Panadol soluble, dia minum, memang makan, lepas tu baru minum air. Jadi dia berasak dalam perut. Panadol soluble ni dia kena letak air, letak Panadol baru dia berasak. Jadi dia ambil Panadol, memang telang tu Panadol, baru dia minum, dia berasak dalam perut. Yaju dalam perut. Bawa tu panas je. Maknanya. Jadi bila berzikir saja, dia akan rasa panas. Panas. Kemudian dia berzikir lagi, dia rasa pedih dalam hati. Sehingga bila berzikir, bunyi seolah bunyi kuf, bunyi satu macam satu letupan. Sakit di hati kita. Sebenarnya itu dibakar. Dia bakar kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Jadi cara mana kita nak membakar kotoran yang ada di dalam hati ini? Tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan zikir. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Bahkan seseorang itu, walaupun yang dahulu dia kurang ibadat, kadang-kadang dia boleh pitah orang yang ahli ibadat dah melalui jalan zikir. Sehingga ulama mengatakan zikir ini adalah jalan pintas untuk sampai pada Allah. Jalan pintas, jalan cepat untuk berlaku pembersihan hati.
Sebab tu zikirlah jalan kita membersihkan hati. Lalulah disuruh kita berzikir selagi mana tidak mengganggu orang. Maknanya tidak mengganggu orang, maka kita boleh berzikir. Mereka berdalilkan dengan sebagai hadis Nabi yang mulia, setengah daripadanya dalil dia disuruh ataupun digalakkan kita berzikir ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Fi khairin mala'in khairin minhum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman di dalam hadis kursi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Allah Taala mengikut sangkaan hamba dia. Kalau hamba dia banyak sangka baik pada Allah, Allah Taala akan ikut dia. Sebab itu kita dalam keadaan kita berzikir, dalam kita bertaubat, dalam kita beristighfar kepada Allah, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala menerima taubat kita, menerima keampunan. Allah Ta'ala mengampunkan kita. Jangan kita buruk sangka, Allah Ta'ala terima ke doa aku berzikir ni. Jangan. Hati nak kita baik sangka. Di sisi Allah kita serah pada Allah. Masalah Allah Ta'ala terima tak terima tu, itu hak Allah. Hak Allah Ta'ala. Perjalanan zikir adalah perjalanan pengabdian diri kepada Allah. Sebab itu seorang Syekh Yusuf Al-Hasani mengatakan bahawa jangan jadikan Allah Ta'ala, jangan kita beribadat kepada Allah untuk supaya Allah Ta'ala mengikut kehendak kita. Jangan. Kita beribadat kepada Allah, kita mengikut kehendak Allah. Adapun Allah Ta'ala nak beri, tak memberi, itu hak Allah. Kita tidak boleh petikan. Jadi dalam kita beribadat, kita kena sangka baik dengan Allah, supaya kita sangka baik Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita sangka baik bahawa Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita bila kita ingin melakukan kebaikan. Dan kita sangka baik sekarang ni walaupun kita berzikir, tapi maksiat tidak dapat ditinggalkan lagi. Sebagai contoh, bagi orang yang berzikir tapi maksiat tidak dapat ditinggalkan lagi, dia mesti berzikir juga. Kerana berkata Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya mengatakan bahawa orang yang berzikir dalam keadaan dia berzikir masih lagi dia melakukan dosa, lebih baik daripada orang yang melakukan dosa dalam keadaan tidak berzikir. Baik kita berzikir, berzikir tapi dosa buat lagi. Allah istighfar, ya Allah, aku ini nak tinggal dosa tapi tidak mampu lagi. Tapi zikir jangan tinggal. Zikir. Lama-lama dengan zikir ini akan mendatangkan kesan di dalam hati yang baik, menyebabkan kita akan berjaya meninggalkan maksiat. Lalu Allah Ta'ala kata, aku ikut sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku sangka baik pada aku pun sangka baik dengan dia. Maknanya, dan aku bersamanya apabila dia mengingati aku, dan setiap kali hamba itu mengingati Allah, Allah Ta'ala akan ingat dia. Jadi kita dapat tahu bila Allah Ta'ala ingat kita, bila kita ingat dia. Bila kita ingat dia, maka Allah Ta'ala ingat kepada kita. Maknanya apa? Bila kita ingat Allah, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Allah Ta'ala ini tidak lupa. Sifat Allah Ta'ala maha suci Allah daripada sifat lupa. Bukan kata tidak ingat kepada kita bermakna Allah Ta'ala lupa, tidak. Siapa yang berzikir pada Allah, dia telah dituruni rahmat oleh Allah. Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia apabila dia sentiasa mengingati Allah dengan jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka jika dia mengingatiku secara bersendirian, Allah Ta'ala beritahu, kalau hamba aku ini ingat kepada aku ketika duduk rumah bersendirian, duduk dalam bilik berzikir, ingat kepada Allah, aku mengingatinya. Sebab tu orang-orang yang berzikir ni Allah Ta'ala memberi kelebihan yang begitu banyak. Di antaranya ketenangan di dalam hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Manusia yang tidak berzikir adalah manusia yang keluh kesah. Ada sebab di antara manusia cepat keluh kesah, mereka itulah hati yang tidak berzikir. Tapi kalau orang berzikir, bukan tidak ada masalah baginya. Macam-macam ada masalah. Nabi ditimpa berbagai-bagai ujian. Nabi dituduh gila, Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh menyesatkan orang ramai, Nabi dituduh memecah belahkan masyarakat, dan Nabi dipulau, Nabi diboikot dan sebagainya. Tetapi Nabi tetap tenang hatinya.
Nabi tetap tenang hatinya dalam keadaan beribadat kepada Allah. Semakin diuji, semakin kuat iman. Semakin diuji, semakin kuat ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berlaku macam itu? Alah kerana hati berzikir. Lalu Nabi bersabda, ajaban lil mu'minin, hairan orang-orang yang beriman, ataupun ajaib. Ajaban ni ajaib bagi orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Apabila diuji dia boleh sabar, apabila diberi nikmat dia bersyukur pada Allah. Sebab manusia ni kadang-kadang bila Allah Ta'ala beri nikmat dia lupa bersyukur pada Allah. Dia lupa bersyukur. Nikmat kesihatan tidak digunakan beribadat. Nikmat kekayaan tidak digunakan infak fi sabilillah. Nikmat ilmu tidak digunakan untuk mengajar dan untuk mengamalkannya. Jadi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri itu dia tidak menggunakannya, dia tidak bersyukur. Maka Allah Ta'ala beri nikmat kepada hambanya, maka hamba yang benar-benar beriman, Nabi kata hebat, ajaib, hairan aku maknanya orang-orang mukmin ni. Apa kehebatan? Apa hebat orang mukmin ni? Orang mukmin dia hebat ni, yakni ketika ditimpa musibah dia boleh sabar. Kerana manusia hebat cara mana? Nak tahu dia hebat dah hebat, tengok ketika ditimpa musibah. Ditimpa musibah dia boleh sabar. Dan ketika diberi nikmat dia tidak hanyut dengan nikmat, bahkan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka inilah orang mukmin yang ajaib, yang hebat. Jadi macam mana nak menghasilkan orang yang boleh sabar dengan ujian Allah, orang yang boleh sabar dengan bala Allah? Jalan dia adalah orang yang berzikir pada Allah. Kalau dia tidak berzikir, mungkin dia hati kesah. Kerana Allah Ta'ala sebut dah di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikir hati tenang. Bila hati sudah tenang, bila ditimpa ujian, dia dapat menghadapinya dengan hati yang tenang. Maka dengan jalan berzikir, kalau kamu ingat aku, kata Allah, kamu bersendirian, aku pun akan ingat kamu secara bersendirian. Dan jika dia mengingatiku di khalayak ramai, dengan arti kata jika dia berzikir ramai-ramai, kita berzikir ramai-ramai. Contohnya malam besok, malam Jumaat kita buat majlis zikir, kita berzikir ramai-ramai. Ini hadis yang menyuruh kita berzikir ramai-ramai. Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi daripada lidah Nabi SAW mengatakan bahawa kalau kamu berzikir ramai-ramai mengingati aku, ramai-ramai di khalayak ramai, aku mengingatimu juga di khalayak ramai. Sama-sama juga. Aku mengingatimu juga di khalayak ramai yang lebih baik daripada mereka, lebih baik daripada golongan kita. Lalu ulama mengatakan Allah Ta'ala menyaksikan di kalangan ulama, di kalangan malaikat, bahawa hamba-hamba aku ini telah berzikir kepada aku, hamba-hamba aku ini telah menyebut nama aku, hamba-hamba aku ini telah mengingati aku. Wahai malaikatku, saksikanlah mereka itu akan diturun rahmat, mereka itu akan diberi keampunan daripada aku, daripada Allah. Maknanya apabila kita duduk dalam majlis zikir ramai-ramai, nama kita disebut di kalangan para malaikat, dan Allah Ta'ala menyaksikan di khalayak malaikat, mengatakan inilah hambaku yang menyebut nama aku. Ini besar kita berzikir majlis zikir khalayak ramai. Batu setengah-setengah tempat kalau tidak ada majlis zikir, kalau orang itu seorang ulama ataupun seorang yang memimpin masyarakat pada jalan Allah, kalau tidak ada majlis zikir dia hairan. Habis itu kamu nak bawa ke mana anak murid kamu? Kamu memberi ilmu tetapi tidak membawa amalan menghidupkan hati, nak bawa ke mana? Takkan tidak ada majlis zikir? Dia hairan. Hairan dia kata kalau tidak ada majlis zikir. Lalu ulama-ulama mengatakan bahawa perlunya ada majlis zikir. Sebab itu kalau kita pergi di tempat tempat syekh-syekh, mereka itu menyampaikan ilmu dan mereka ada majlis-majlis zikir untuk membawa anak muridnya, hidupkan hatinya untuk menyampaikan rohani dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dengan zikir inilah dapat tinggal maksiat. Kalau tidak, belajarlah ilmu agama, tak mampu tinggal maksiat tanpa zikir. Dan berzikir, mesti kena ada zikir, hidupkan hati. Kenapa dikatakan demikian? Kerana orang yang tidak berzikir, macam mana hati dia nak hidup? Hati yang hidup. Nescaya kita dapat faham bahawa orang yang melakukan maksiat adalah ketika dia lupa pada Allah. Walaupun dia tahu benda ini dosa, benda ini maksiat, tapi dia lupa pada Allah. Tapi bila hati sudah ingat Allah, dia tidak mampu nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir di khalayak ramai tidak berlaku. Baik kita kumpul ramai-ramai macam ni contoh. Kan?
Contoh ramai-ramai dan kita nak ajak berzikir. Lalu dia katakan zikir di khalayak ramai tidak berlaku kecuali secara jahar, secara kuat. Kita kumpul ni ulama katakan dalam kitab bab zikir ni. Lepas tu kita kumpul, kita zikir kuat-kuat. Ada satu di Aceh tu, dia bagi saya satu amalan zikir. Dia berzikir la ilaha illallah. Dia zikir. Tengah-tengah zikir dia buat senyap. Dia kata dia berzikir senyap. Lepas tu dia kata jadi katakan ini keadaan untuk mengikut zikir dalam hati. Jadi dia zikir sama-sama. Tapi anak murid ikut dengar tok guru kata. Maknanya tu. Itu cara jalan berzikir. Cara jalan berzikir. Yang penting tazkiyatul qulub, pembersihan hati. Wa tazkiyatun nufus, dan pembersihan jiwa kita. Kerana orang yang berzikir ini melahirkan jiwa yang lembut, hati yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebab hati itu sudah ingat kepada Allah Ta'ala, lalu dibawa berzikir beramai-ramai. Maka ulama mengatakan zikir di khalayak ramai tidak berlaku kecuali secara jahar, secara kuat-kuat, barulah masing-masing boleh ikut. Kalau duduk ramai-ramai, zikir dalam hati, senyap-senyap belaka, tidur tak zikir. Maknanya sebab dia masing-masing tidak berzikir. Kalau berzikir pun tidak hidup hati. Lalu kena hidup, saling menghidupkan hati. Maka bila berzikir, tumpukan kepada hati kita berzikir. Tumpukan kepada hati supaya hati kita ini hidup kepada Allah Ta'ala. Ini disuruh kita berzikir. Dan dalil yang kedua daripada Zaid ibnu Aslam radhiyallahu anhu berkata Ibnu al-Adra radhiyallahu anhu an Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu qala Ibnu Adra radhiyallahu anhu intalaqtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan famara bi rajulin fil masjidi yarfa'u sautahu qultu ya Rasulullah asa an yakuna hadza muraiyan qala la walakinahu awwahun. Ni sama Nabi orang petikai dah zikir kuat, bukan sama kita, sama Nabi. Orang sudah petikaikan apa zikir kuat-kuat ni. Lalu diceritakan pada satu malam aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki yang berada di dalam masjid. Sedang dia mengangkatkan suaranya. Dia doa masjid, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kuat. Kalau zaman dulu tak ada speaker, zikir kuat. Zaman ini tak kuat mana, tapi speaker ada. Buka violin kuat-kuat, bunyi kuat juga. Jadi bila berzikir kuat ni, lalu aku berkata, ni sahabat Nabi kata, hai Rasulullah, orang ini pesen riak tunjuk-tunjuk zikir kuat-kuat. Maknanya ni sahabat Nabi, dia kata depan Nabi, ni orang zikir kuat-kuat ni riak apa zikir kuat-kuat ni. Jadi kata boleh jadi orang ini menunjuk-nunjuk. Maknanya ayyakuna hadza muraiyan, boleh jadi orang ni tunjuk-tunjuk, tunjuk baik zikir kuat-kuat. Maknanya ataupun apa pesen zikir kuat-kuat ni. Maknanya dia tanya depan Nabi. Nabi kata la. Nabi kata la. Tidak, jangan kata gitu. La walakinnahu awwahun, akan tetapi awah ni molek, akan tetapi molek gitu. Dia nak zikir kuat-kuat tu molek. Ini berlaku, tengok hadis kita baca malam ni. Sebab itu bila kita bawa zikir malam Jumaat, pekat awal kita zikir tu, orang petikai. Petikai biasalah, zaman Nabi pun petikai. Malam ni kita jumpa kisah sahabat Nabi petikai. Apa zikir kuat-kuat riak pasang tunjuk ke orang. Kata lah, jangan mu kata gitu. Walakinnahu awwah. Tu hak moleknya. Tu hak moleknya. Hak dah molek duduk dalam rumah pakai karaoke malam-malam mesti bangun. Tu ada molek. Maknanya. Tapi nak beritahu, ini awwahun. Inilah yang moleknya Nabi beritahu. Awwahun. Jadi nak beritahu, ini berlaku mengenai perjalanan zikir. Jadi zikir ini sebenarnya zikir kelompok yang kita buat ini memang sudah ada di zaman Nabi. Dan ini telah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat pun ada melakukan dia kelompok berzikir secara kuat-kuat macam tu pun memang ada sampai sekarang. Setengah-setengah tempat di Indonesia ada dah tempat kalau majlis zikir malam Jumaat sampai 10,000 orang.
Sampai ribuan orang berzikir. Mereka berzikir ramai-ramai. Menghidupkan hati mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya pergi ke Tarim di Yaman malam Jumaat, Allah penuh orang. Kita duduk dalam dah. Satu hari nak keluar nak pergi tandas. Keluar. Mayang kat luar. Saya nak masuk. Mayang isyak tu kalau kita atas jalan. Padahal dia punya tempat dia besar ada kita ni. Saya nak masuk penuh rapat. Mana ribuan orang ketika itu. Mereka sudah berzikir malam-malam, puji Nabi, berzikir dan sebagainya. Hanya tempat kita saja tak biasa buat. Mungkin tidak didedahkan dengan kelebihan-kelebihan zikir. Dan begitu juga dengan kisah perjalanan para sahabat. Jadi sahabat pernah berzikir kuat dalam masjid. Sahabat Nabi ada seorang yang meriwayatkan hadis ini, dia pernah tanya Nabi, kok pasang riak berzikir kuat-kuat. Nabi kata tidak, walakinnahu awwahun, akan tetapi itulah hak moleknya. Itulah hak molek. Baik, dia kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, inna raf'a sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ini lagi jelas dalil yang mengatakan bahawa apa yang kita buat berzikir ramai-ramai ini, kita buat malam Jumaat ataupun perkara berzikir ramai-ramai dalam masjid, pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Ini dalil dia. Sesungguhnya mengangkat suara, yakni suara kuat semasa berzikir ketika manusia selesai menunaikan sembahyang fardu, yakni lepas sembahyang isyak. Kalau kita sekali lepas waktu sembahyang isyak dah habis dah sembahyang, kita pun buatlah berzikir suatu perkara yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada zaman Nabi. Jadi kita sekarang ni nak menghidupkan masyarakat supaya mengingati Nabi dan menghidupkan amalan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, yakni dikatakan apa yang kami buat, yakni mengangkat suara ataupun amalan mengangkat suara ini, berzikir di dalam masjid kuat-kuat selepas daripada sembahyang fardu, perkara ini pernah berlaku. Dia kata pernah berlaku kana ala ahdi Nabi, ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata sahabat Nabi, berkata Ibnu Abbas, dengan demikian apabila aku mendengarnya, aku mengetahui mereka telah selesai. Kata Ibnu Abbas, aku sendiri dengar. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi. Aku sendiri dengar siapa mereka habis. Habis mereka itu berzikir kuat-kuat di dalam masjid secara beramai-ramai. Inilah amalan. Sebab itu kita nak menegakkan sunnah Nabi ini. Disebut dalam hadis dia kata di akhir zaman orang yang berpegang dengan sunnah Nabi ini seperti pegang bara api. Jadi kita kena teruskan perjalanan sunnah Nabi, dan ini kita kena faham amalan zikir ini memang dilakukan pada zaman Nabi. Cara macam mana? Cara kuat-kuat. Sedangkan sahabat Nabi itu bersama mereka adalah Rasulullah. Maknanya dia ambil terus zikir dengan Nabi. Nabi telah mentabiahkan mereka. Hati mereka ditabiahkan oleh Nabi, dididik oleh Nabi. Macam mana hati yang dididik oleh Nabi? Memanglah hebat sahabat Nabi. Bila Ibnu Rabah, bila saja beriman, macam mana iman dia mantap. Itu pun berzikir ramai-ramai lagi macam kita buat. Nak kuat lagi iman, nak gitu, nak mengajarkan kepada kita semua umat Muhammad ini, mengatakan bahawa digalakkan kamu ini berzikir ramai-ramai. Kalau ikutkan sahabat Nabi ni, kalau kita bahas dari kita tahu sahabat Nabi mereka kebanyakan itu adalah golongan khawasul khawas. Khawasul khawas ni golongan hati yang sudah berzikir, lidah tak zikir dah, hati zikir dah. Golongan mereka golongan khawasul khawas dah. Itu pun mereka duduk kumpul ramai-ramai berzikir lagi, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata dalam satu hadis As-Sa'ib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anis-Sa'ib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril qala mur ashabaka yarfa'u aswatahum bitakbir. Mur ashabaka yarfa'u aswatahum bitakbir. Daripada As-Sa'ib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah sahabat-sahabatmu mengangkat suara-suara mereka dengan berzikir. Siapa suruh? Jibril terus suruh.
Maknanya telah datang Jibril serayu berkata, Jibril suruh kepada Nabi, hai Muhammad, tolong suruh sahabat-sahabatmu zikir kuat-kuat. Maknanya yang suruh tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Nabi, lalulah malaikat Jibril beritahu kepada Nabi, hai Muhammad, mur ashabaka, suruhlah sahabat-sahabat kamu, yarfa'u aswatahum bitakbir, yakni bizikri, hendaklah suruh sahabat-sahabat kamu itu angkatkan suara, kuatkan suara dengan cara berzikir. Ini jelas lagi yang suruh malaikat Jibril terus suruh. Khabar kepada Nabi, suruh sahabat-sahabat Nabi. Kalaulah malaikat Jibril suruh Nabi khabar pada sahabat, akak kuat-kuat, nascaya malaikat Nabi akan suruh sahabat. Dan kita kenal dah sahabat Nabi tidak engkar pada Nabi. Takkanlah sahabat Nabi kata kuat-kuat, mana boleh si bangau. Ganggu orang. Ada dah. Sebab apa? Sebab Nabi suruh sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia punya sifat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apatah lagi dalam amalan-amalan yang membersihkan hati. Lalulah Nabi akan suruh sahabat Nabi, wahai sahabatku kuat sekalian, irfa' sautak, angkatlah suara kamu, kuatkanlah suara kamu ketika berzikir. Nascaya sahabat Nabi berzikir dengan kuat. Ini jelas. Ini jelas mengenai zikir dengan kuat. Sebab itu bila orang mempertikaikan, saya boleh memberitahu dalil-dalil dia mengenai zikir kuat. Alhamdulillah, amalan yang kita buat malam Jumaat sekarang ini sudah tidak lagi kedengaran kenapa zikir kuat. Tidak ada. Mungkin ada itu tidak perlu lagi kita layan, tapi kita sudah ada dalil, sudah ada nas, sudah ada kitab, dan sudah ada amalan-amalan yang kita ikut daripada ulama-ulama sampai kepada Nabi yang mereka itu berzikir dengan kuat. Dan dikatakan terlalu banyak hadis mengenai disuruh berzikir dengan kuat secara kumpulan untuk menghidupkan hati kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.